Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua sahabat-sahabat. Tak kira lah apa agama, bangsa punya, untuk semua kenalan. Apa nak cerita bab apa hari ni Bab penyakit juga lekut, bab kesihatan juga lekut. Kerana ramai yang terlupa ni. Ramai yang terlupa nak menjaga kesihatan ni. Tu tadi tengok dalam Facebook, orang ada ke duit RM1, duit kertas dikukus dalam dengan air panas. Dikukus. Yalah, takut kuman kan. Itulah dulu kalau kita nak ceritakan bab virus ni dari dulu lagi kan, dalam tubuh badan kita ni pun ada juga kuman. Tu yang tak nampak tu. Apa perlu yang kita buat jika ada penyakit yang diturunkan oleh Allah? Apa perlu yang kita buat sebagai manusia? Apa yang perlu? Kita mencari penawarnya. Mencari dulu, kita mengamalkannya, barulah betul. Bukannya nak cakap macam mana, nak direbus duit lah, apalah, kukus duit lah. Masalah lah macam tu. Kadang-kadang kita tak tahu. Okey, ni bagi tahu kan, setiap penyakit pasti ada penawarnya. Penawar je ni masa sakit, sihat pun boleh mengamalkannya. Tak perlu tunggu sakit. Kadang-kadang kita tunggu sakit. Ramailah macam tu, tunggu sakit. Lepas tu kita lupa nak mengamalkan penawar yang Allah turunkan. Sampai bila? Sampai bila nak mengharapkan yang moden? Penyakit pula bertambah teruk. Mana yang ada penyakit kecil ni dapat 3 serangkai, akhirnya dapat 5 serangkai. Ada tak kita terfikir untuk mencari penawarnya? Tak, kita tak terfikir. Di belakang pun ada penawar. Itulah amalan selama 13 tahun ni, amalkan makan 13 tahun. Alhamdulillah lah kan. Yalah, kadang-kadang kita memang diuji dengan penyakit. Penyakit tetap akan diuji. Tapi kita ambil yang inilah, kita ujian tu kita kena tahu kenapa Allah bagi ujian pada kita. Bab penyakit resdung pula. Bab penyakit resdung, ramai lagi masih buat tak tahu je. Ramai yang buat tak tahu. Buat tak tahu macam mana tu macam mana? Yalah, penyakit resdung bila mata kita jadi rabun, silau kan. Apa yang kita perlu? Kita tak perlu cari penawarnya. Kita tak. Kita pakailah cermin mata tu selama-lamanya. Sedangkan penawarnya ada. Tapi kenapa kita tak nak mengamalkannya? Mungkin tak tahu mungkin juga. Tapi yang dah tahu macam mana pula agak-agak macam mana lah yang dah tahu ni. Yang tak tahu memanglah kenalah bagi tahu, sampaikan. Yang dah tahu ni, kerana ada penawarnya. Kerana itulah penyakit resdung. Tapi buat tak tahu juga. Tu kadang-kadang tak tahu nak cakap macam mana sampai bila nak macam ni sampai bila nak macam tu. Betul tak? Sampai bila? Kadang-kadang ramai yang tak tahu. Yang muda-muda ramai buat tak tahu. Ramai yang kata ambil mudah sangatlah. Terima kasih love.
Terima kasih kerana menonton ya. Ini nak bagi penerangan lah. Kadang-kadang kita ramai yang tak ambil positif, selalu ambil negatif. Sampai bila nak negatif ni? Sedangkan penawar yang Allah turunkan tu ada lagi. Tapi kita ambil yang negatif. Yang positif tak nak ambil langsung. Itu yang pelik tu. Tak percaya dengan penawar yang Allah turunkan. Apa masalahnya? Sedangkan penyakit itu datangnya daripada Allah. Penyakit resdung semua orang ada. Jangan kelentong. Kulit kita putih melepak ke, ini ke, semuanya kata memang ada penyakit resdung. Nak lari tak boleh. Kecuali nak tahu tak yang kalau orang yang tak ada penyakit, kecuali mati memang dah tak ada penyakit. Betul, memang lumrah manusia. Tapi kita kena sampaikan. Walaupun mereka enggan mengambil tahu, kita kena bagi tahu juga. Ini pemasalahnya sekarang ni kerana kedegilan. Kerana yalah, kadang-kadang degil, kadang-kadang ego pun macam itulah, lebih kurang lah kan. Tapi nak menyampaikan ni, sesuatu ni kena banyak bersabar. Tapi kadang-kadang bila tengok ada banyak kawan-kawan tu, Allahu Akbar, sampai nak sanggup buat operasi pembedahan, sakit sikit je kan. Apa salahnya? Amalkan penawar yang Allah turunkan. Jangan dah kena kanser hidung baru nak amalkan. Ini dapat dah satu ni. Kita tunggu maklumat terperinci. Adakah hasilnya berjaya? Ini kanser dia tahap 4. Kanser tahap 4. Kanser hidung. Itulah resdung. Ini tahap 4 ni ya. Kita tunggu kan. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan penyakit tersebut ya. Memang kita nak hasilnya tu kan. Kadang-kadang orang kita ni bila dah amalkan satu tu, dia stop, berhenti kan, tak nak mengamalkan kerana dah siap. Tak boleh. Sebab apa? Penyakit ni dia takkan berhenti. Tahu tak? Takkan berhenti. Masalahnya macam itulah. Kalau ada resdung nak amalkan penawar yang Allah turunkan, ada. Tu di belakang tu. Ada 5 kotak. 5 kotak lagi. Pasal ini pun ada dah di Kelantan yang dah order ni. Tunggu dulu. Kan? Nak ambil 6 kotak sekali. Kan? Tapi kena tunggu dulu. Tunggu barang dah tinggal 5 kotak, tak cukup. Okey, jadi sesiapa yang nak tu, janganlah kita zaman sekarang ni kita sayang duit pun tak guna. Penyakit bertambah teruk, masalahnya duit lagi banyak keluar. Bila penyakit bertambah teruk, duit banyak keluar. Pastinya duit tu akan keluar. Yalah, mungkin kita ni ada kerja kerajaan memang tak kena kan. Tak kena bayar apa-apa. Yang tak ada ni, yang kerja swasta ni macam manalah jawabnya kan. Habis duit, kena buat dialisis. Kalau yang buah pinggang rosak tu, kena buat dialisis. Lepas tu pula, kalau yang kopi dap memang sedap. Memang sedap. Ni ada promosi ni, tengah belilah 1 kotak. Satu kotak, budak pun beli 2 kotak. 2 kotak dapat kopi tu 2 paket. Kalau sekotak dapat 2 paket. Macam itulah. Kan? Kadang-kadang kita terlupa. Banyak kali bagi tahu. Kita ambil mudah. Anak kita pun ada penyakit resdung, tapi kita ambil mudah sangat. Terlalu mudah. Kan? Semua orang ada penyakit resdung. Yang tak ada penyakit resdung katanya tu, itulah menipu.
kerana dia tak nak mengambil tahu penjagaan kesihatan ni, kan? Bab kesihatan dia tak ambil peduli. Itulah masalahnya. Tak salah kita mengamalkan. Itulah cakap, penawar dengan ubat ni dia tak sama. Jangan samakan. Bila kita samakan, akhirnya kita samakan habis. Anak beranak kita pun habis diajarkan yang moden. Bukan nak cakap lah kan, kadang-kadang ramai yang tak tahu. Kita tengok sendiri, tengok sendiri yang mengamalkan ubat moden ni, contoh orang kecil manis lah. Kenapa dia penyakit dia kecil manis, kan? Akhirnya dapat 3 serangkai, kaki kena potong. Masalah kan? Buatlah perubahan untuk diri sendiri. Buat perubahan. Janganlah kita mentang-mentang kita banyak duit ni, kita nak buat segala-galanya. Janganlah. Benda yang mengarut tak payah kita buat. Kita nak daripada fizikal kita ni, kan, menerima, kan, apa penawar yang Allah turunkan. Sedangkan penyakit ni kita tahu dah, Allah yang menurunkan penyakit. Tapi kita tolak pula penawar dia, tidak mahu mengamalkannya pula. Itulah masalahnya. Dah tahu penyakit ni datang daripada Allah, tapi kita menolak penawar yang Allah turunkan. Itulah salah satunya, kan? Nak cakap ini kan payah juga, nanti orang kecoh. Sekarang ni cakap sikit je dah kecoh, kan? Masalahnya bila orang cakap macam tu, kita marah untuk apa? Sedangkan diri sendiri pun tak tahu. Itulah masalahnya. Sampai bila kita nak macam ni? Cuba bagi tahu, sampai bila? Nak tunggu buah pinggang kita dah rosak baru kita nak menyesal? Tak guna dah. Tapi kalau buah pinggang rosak pun ada penawarnya, tapi tak nak mengamalkannya. Itu pun susah juga. Lagi susah. Nak kata yang ni susah, yang itu lagi susah. Kerana kurang percaya. Mana ada buah pinggang rosak lagi. Elok aja makan ni. Kebanyakannya orang selalu cakap macam tu. Selalu pergi melawat orang yang sakit ni. Belum lagi buah pinggang rosak. Elok lagi elok aja makan ni. Tak ada apa masalah pun. Itulah kadang-kadang kan, bukan nak cakap lah, kita ni bila seseorang tu datang, kan, berjumpa dengan seseorang, maka syaitan di tengah-tengah ni akan menghasut, akan membiarkan, apa kata orang, menghasut untuk apa? Untuk menolak apa yang dibagi tahu. Kebaikan, kan, 13 tahun. Bayangkan 13 tahun ni, macam-macam jumpa orang yang sakit ni. Dah faham, dah masak. Jadi fikir-fikirlah, sampai bila kita nak macam ni. Yang ada darah tinggi tu nak mengamalkan yang moden, amalkanlah, teruskanlah, kan, sebelum kita dapat sakit. Sebab apa? Sebab apa nak bagi tahulah. Kebanyakannya orang yang darah tinggi ni, dia makan ubat ni, kan, dia akan mendapat penyakit. Penyakit yang macam mana tu? Penyakit dia kadang-kadang lutut dia sakit, kan. Itu permulaan. Belum lagi buah pinggang. Kebanyakannya akan dapat buah pinggang. Biasa macam tu.
Dah banyak dah tengok orang yang buat pinggang rosak, buat dialisis kan. Untuk apa buang duit? Untuk apa buang duit? Sedangkan kita dah sakit. Sepatutnya kita mencari penawarnya. Penawar yang Allah turunkan tu ada lagi. Tapi kenapa kita perlu membuat macam perkara yang macam tu? Cuba fikir. Sampai bila kita nak buat macam tu? Kalau buat dialisis ni, elok ke kita punya buah pinggang? Tak lagi rosak ada buah pinggang. Harap boleh bertahan saja, itu saja. Kenapa kita harus menyeksa diri? Wajib ke itu sebelum ajal? Tak wajib. Harus pun tak ada hukumnya yang menyeksa diri ni. Kenapa kita perlu seksa diri sampai kita ni dah tinggal dah 50-50 kan? Tak perlu. Kita dah nampak dah ramai yang macam tu. Buat apa kita nak mengamalkan lagi? Sedar-sedarlah. Buatlah pembedahan apa pun sekalipun. Selagi kita ada penawarnya, selagi ada penawarnya tu, kita tak perlu kita buat pembedahan ni. Tak perlu buat. Duit habis. Itu belum tahu lagi pembedahan tu berjaya ataupun tidak. Walaupun dia berjaya, penyakit ni ramai orang tak tahu penyakit ni. Contoh macam appendix. Appendix lagi apa? Thyroid kan. Buat pembedahan ni, dia akan datang balik. Itu cakap rajin-rajinlah kita pergi melawat orang yang sakit ni. Tak jumpa lagi ada orang yang pesakit thyroid ni kan. Dia dah operation 4 kali. 4 kali operation, bayangkan. Kenapa 4 kali operation? Tengok kat tengkuk dia keras punya besarnya. Itu dia dah kira dah berumur lah kan, dalam 60 macam itu lah kan. Tapi kenapa kita buat operation? Itu kadang-kadang kita ni, walaupun kita kerja kerajaan, anak kerja kerajaan, jangan ambil mudah. Tak apalah, bolehlah operation. Jangan ambil mudah, kerana membahaya. Ramai yang tak tahu. Tengoklah kadang-kadang ramai tak orang yang sanggup potong kaki dia. Kenapa? Tak ada penawarnya. Ada. Kenapa kita perlu nak nak potong kaki tu? Boleh tumbuh ke kaki? Tak boleh tumbuh. Tak boleh lah tumbuh. Mana boleh tumbuh kaki tu? Lainlah kalau pokok boleh lah tumbuh, walaupun dah di mesin. Kaki tak boleh. Kerana itu kita mencari penawarnya. Ini semua nak tengok testimoni yang terbaru ni. Buah pinggang, kecil manis, macam-macam sakit. Tengoklah macam mana kan. Kita mintalah dengan Allah kan, supaya sihatkan kembali hamba-hambanya tu, yang mana mengamalkan penawar yang Allah turunkan ni. Semoga Allah menyembuhkan penyakitnya. Tapi kebanyakan yang jual ni dah 13 tahun ni, alhamdulillah lah kan, semua sembuh dengan izin Allah kan. Alhamdulillah. Stroke pun dah lebih 12 orang, alhamdulillah. Apa sakit sekalipun lah boleh, alhamdulillah. Setakat ni tak adalah lagi yang kata tipu lah apa, tak ada kan. Mungkin ialah siapa yang kata, nak cakap macam mana ya, tentang penyakit resdung tadi tu boleh amalkan.
Jangan risau. Penyakit resdung bahaya. Dapat kanser hidung tahap 4 50-50. Kan? Tak ada inilah. Tapi insya-Allah dengan izin Allah, bila kita mengamalkan penawar dia ni, ada kebaikannya. Kita tunggu testimoni yang terbaru ni. Kanser apa tadi? Kanser hidung tadi. Kita tunggu yang itu je, testimoni. Kadang-kadang orang kita ni tak percaya benda-benda macam ni, kan? Sebab apa tak ada testimoni? Nak testimoni sangat. Tak perlu. Kita perlu mengamalkannya sendiri, baru kita tahu, kan? Tapi dah banyak dah yang testimoni ni, dah banyak dah. Ada yang darah pekat, kan? Itu hari ada tunjuk, kan? Ada yang darah pekat, nak demam darah tak boleh. Tapi selepas dia amalkan penawar, kan, alhamdulillah, dia WhatsApp, dia bagi tahu, kan, macam mana. Macam itulah kita nak, kita nak yang macam tu. Jangan kita takut. Ini penawar ni tak boleh lah. Jangan takut. Sebab yang jual ni dah 13 tahun mengamalkannya, dah 13 tahun. Jadi tak perlu risau. Kata buah pinggang rosak, tak ada rosak. Dia menguatkan lagi pinggang ada. Jangan kata rosak lah apalah. Tak ada. Benda ni dia tak merosakkan buah pinggang. Kalau nak buah pinggang rosak tu, ubat moden lah, itulah lah. Kebanyakannya orang yang mengamalkan ubat moden ni, buah pinggang dia akan rosak. Tu je. Dia jangka masa yang panjang. Dia akan memudaratkan kepada kesihatan. Banyaklah jumpa, bukan nak cakap lah, orang yang hati bengkak, hati hancur, pecah. Itu semua masalah, itu semua kita dah tahu dah. Itu cakap kita sepatutnya kita kena kaji balik. Bila kita amalkan makan ubat ni, apa masalahnya? Kan? Tapi kita tak pandang ke depan, kita pandang ke belakang. Itu masalahnya. Ramai yang tak jumpa, ramai yang tak boleh nak kaji benda ni. Cuba kita pandang ke depan. Kenapa orang ni buah pinggang rosak? Kenapa pakai tongkat? Kalau kita nak tahu kenapa orang tu pakai tongkat, bila dia cakap sakit lutut je, tanya dia, ada makan ubat darah tinggi tak? Kalau dia kata ada, itu masalah dia akan dapat. Biasalah macam tu. Dia tak ada ubat darah tinggi pun, ubat kecil manis. Tapi kebanyakannya orang yang makan ubat darah tinggi ni, kebanyakannya dia akan sakit lutut. Dia tangkap lutut, jelah tunggu masa, kan? Dia jangka masa yang panjang, dia akan merosakkan buah pinggang. Tak buah pinggang, stroke. Antara dua tu. Tapi ramai yang tak nak kaji benda-benda macam ni. Itu terpulang hak masing-masing. Cuma kita sampaikan. Kita mampu menyampaikan saja. Kita mampu menyampaikan sahaja, kan? Apa yang Allah suruh kita kena sampaikan. Kita macam yang benar kita sampaikan. Janganlah yang tak benar tu kita nak sampaikan juga. Itu masalah bagi kita sendiri, kan? Ada yang benda ni kita dah tahu dah. Benda ni kita sebagai penjual, kan, kita dah tahu dah, benda ni dia boleh merosakkan buah pinggang. Tapi kita cakap lain. Ini bagus untuk menguatkan pinggang apa semua ni, bagus. Ni bagus. Padahalnya dia tak mengamalkannya. Itu pun salah satu juga. Kan? Contohlah benda ni kita tak ada sakit benda ni, tak ada sakit apa. Memanglah kita tak mengamalkannya. Tapi orang lain mengamalkannya, buah pinggang dia dapat buah pinggang dia rosak. Itulah sebabnya kita ramai orang kita tak nak kaji benda-benda macam ni. Sebab apa? Mereka fikir remeh, benda remeh nak dikaji buat apa? Betul tak?
Itulah sebabnya kadang-kadang kita nak bagi tahu kan benda yang betul ada yang apa macam mana? Yang tersangkut macam mana tu, ada je orang yang memotong tengah. Kan? Bila macam kereta lah. Kita di depan ni, kereta belakang, orang belakang yang nak ikut kita ni. Kan? Nombor yang dua. Yang ikut dia blok. Yang nombor dua tadi. Jadi orang yang tadi ni tak dapat info. Kerana dah kena blok yang nombor 2, yang nombor 3 tadi masuk ke nombor 2 kan, dia dah kena blok. Jadi yang kereta di hadapan ni laju terus je ke depan, tak tahulah mana cornernya, yang kereta yang di belakang tadi, yang nombor 3 tadi ni, yang nak follow tadi ni langsung hilang daripada identiti dia, hilang. Kan, identiti orang tu dah hilang. Aduh, macam mana ni, dah menyesal kan, tak dapat. Itulah kerana orang yang ketiga tadi ni, dia yang akan memutuskan benda-benda macam ni. Itulah sebabnya kita ramai yang tak tahu. Jadi mungkin kadang-kadang tersalah, kadang kan tak faham, kadang-kadang hantar maklumat pun kadang orang pun tak faham. Kita faham, tapi yalah, bila kita mesej mana ada nak titik ni, tak payah kita nak ini je, faham. Yang membaca ni kena buat berhentikan sendiri macam mana kan. Itu baru betul. Ini mana titik ni, tak ada pun berhentinya apa, terus je ni. Masalahnya kita tak tahu baca ni. Okey, kita berhentikan sendiri. Cuba kita ni baca Al-Quran, baca Al-Quran, tak ada tanda berhenti ni. Takkan kita nak terus saja kan? Kita pandai-pandai lah kita berhenti kat mana. Yang ni nafas kita bukannya panjang kan. Macam itulah kita kena pandai. Jadi di situlah kita punya kesilapan. Kita punya kesilapan. Kenapa dan mengapa? Sampai bila? Okey. Nak dendangkan sebuah lagu. Dengar ya. Wahai manusia, ingatlah kamu sebelum sakit, cegahlah dulu. Jangan kau tunggu penyakit itu, kerana penyakit tak beri salam. Wahai manusia, ingatlah kamu, setiap penyakit ada penawarnya. Janganlah kau lupa penawar Allah, kerana penyakit Allah turunkan. Itulah lagu untuk semua. Bukannya kita ni kata orang nak tunjuk pandai, ada pula berlagu pula, bukan. Tapi daripada lagu tu kita boleh ini balikkan, mengingati kita balik kenapa, macam mana lagu ni. Nanti ayah tengah live ni. Itulah. Cakap. Nak cakap apa? Udah tak boleh pegang-pegang. Ayah tengah ni. Aduh, anak dia kacau pula. Okeylah, sampai sini sajalah ucapan pada hari ini. Semoga bermanfaatlah untuk semua. Kan? Apa kata ilmu ni untuk semua, bukan untuk seorang. Untuk semua, bukan untuk seorang.
Untuk semua. Jadi janganlah kita ni menunding jari. Ada penawarnya, kita mengamalkanlah. Kerana penawar itulah segala-galanya. Tidak ada yang lain melainkan penawar Allah. Kerana penyakit Allah turunkan. Ada lagi nak lagi lagu ke? Nak lagi lagu. Dah lah, cukup lagu satu lagu tu. Kalau orang pening pula kepala kan. Lagu apa yang dicipta baru-baru lagi ni? Ni lagi satu lagu. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu tak tahu, sekarang ku dah tahu. Makan-makan ubat, badan pasti merana. Cepat dan lambat, itulah yang ku tahu. Marilah menjaga kesihatan. Tiada siapa yang akan menjaganya. Dah lupa lirik tu. Itu baru lagi lagu tu. Baru lagi ni kan. Dah lupa dah. Dah lama lagu tu, tapi tu lah, lupa lirik. Biasalah kan, kadang-kadang itulah. Jadi itulah sebahagian ilmu yang kita nak bagi tahu kan, supaya ramai lagi yang akan mengamalkannya. Sesiapa yang ada, contoh kita ni ada dah bersuami isteri, jaga. Kita sebagai suami, jagalah isteri kan, bagilah, amalkanlah juga penawar ni. Untuk satu keluarga, sesiapa yang ada anak tu, anak baru lahir ke apa ke, cubalah penawar ni. Cuba ni penawar ni kan. Jadi tak perlulah kita nak cucuk anak. Ramai yang tak tahu. Ini dah buat dah testimoni untuk diri sendiri kan, untuk diri sendiri. Anak pun tak cucuk dah dengan vaksin. Alhamdulillah kan. Itu yang kita nak, antibody dia jadi kuat. Antibody kita akan anak tadi tu akan jadi lemah. Jadi bermacam-macam penyakit akan dapat. Ini nak bagi tahu diam-diam. Tapi tak boleh diam-diam kat sini. Orang dengar juga. Orang lain nak tahu juga kan. Tapi kalau orang lain pun berdegil juga, tak tahulah nak cakap. Tapi kebanyakan sekarang ni banyak yang anak kecil baru lahir lah dah dapat banyak penyakit. Itulah sebabnya kita jangan ni. Tapi orang Melayu kita tak tahu nak cakap macam mana. Bagi tahu korang naik muka 20, itu masalah. Naik muka 50, naik muka 100, tak nak dengar. Ni sebahagian ilmu juga ni. Okeylah, macam ni lah kita lahirkan anak kan. Ada tak Allah cucuk anak kita? Tak ada kan. Sebab Allah dah bagi kesihatan tu pada anak tadi tu. Pada anak dah bagi dah kesihatan. Kenapa kita perlu nak cucuk? Allah bagi sakit dekat anak lah yang menyembuhkan. Yang kita sibuk nak pergi ni lah, bawa anak pergi sana ke sini, nak buat apa? Itulah masalahnya sekarang. Bukan nak cakap zaman sekarang ni, akhir zaman ni, orang Melayu kita ni kurang nak ambil tahu benda bab-bab macam ni. Lepas tu bila orang bagi tahu korang, katanya macam ni, itu masalahnya. Sampailah tak dapat apa pun, ilmu pun tak dapat. Kurangnya ilmu kita, tipis. Cuba kita ambil kenapa kita perlu cucuk anak tu. Mana anak yang baru lahir tadi, kenapa kita perlu cucuk anak tu? Sebab apa kita perlu cucuk? Takut sakit. Okey, takut sakit, betul. Takut sakit. Tapi bila cucuk anak tu sakit, demam tak? Demam, sakit. Lala akhirnya kita juga yang ni.
Nampak tak? Itulah Allah dah bagi dah kan. Dekat dunia ni Allah dah bagi tunjuk semua dah. Tapi kita masih tidak sedarkan diri. Contoh macam orang buah pinggang, contoh kaki kena potong, Allah dah bagi dah tu. Contoh janganlah kaki potong, buah pinggang rosak. Tu je Allah dah bagi dah. Tapi kita tak nampak lagi. Daripada segi itu kita tak nampak. Maka masa yang panjang kita tak dapat tahu. Tak semua ramai yang tak tahu apabila kita amalkannya. Ramai orang tak tahu. Itu dia. Tapi kadang-kadang bagi tahu orang, adalah pula yang mulalah. Tapi terpulang pada hak masing-masing lah. Kalau kata ini orang ni alah terpulang. Sebab rambut je sama hitam, hati lain-lain. Faham dah kan. Tapi itulah buat tak tahu lah kan. Apa yang dia nak buat, dia buat lah kan. Itu terpulang dia lah, kerana hak dia. Jadi tak perlulah kita nak kata nak menghukum diri dia balik. Biarkan. Itu terpulang hak dia kan. Dia kata bencilah tengok orang ni gini, terpulang. Ni cuma menyampaikan kan. Kita hanya menyampaikan. Yang mendengar tu kenalah berfikir. Berfikir terpulang lah kan. Tu je. Sampai bila kita nak macam ni? Bukan nak cakap, kadang-kadang kita ni susah lah nak cakap kan. Sebagai manusia ni, yalah, memang susah nak menerima kan teguran. Susah nak menerima teguran kan. Kerana kita memandai daripada tak tahu kita buat pandai. Lagi satu kita buat, kata orang buat donor je lah. Orang cakap donor je lah kan. Kalau orang Melayu cakap buat tak tahu je kan. Itulah masalahnya. Kita ni sebagai orang Melayu takkan nak cakap orang putih tak kan. Biarlah bahasa Melayu, utamakan bahasa Melayu dulu. Ada ramai juga yang tak tahu bahasa Melayu. Bahasa Melayu orang putih ni, bahasa orang putih ni kan. Kita kena ucap dalam bahasa Melayu. Tak kira lah orang tu balas bahasa orang putih ke. Kita kena cakap lah bahasa Melayu. Takkan dia tak faham kan, betul tak? Takkan kita nak balas juga dekat dia bahasa orang putih, betul tak? Kalau dia tak faham juga, tak tahulah nak cakap, nak terangkan macam mana, takkan dia tak tahu cakap Melayu. Duduk dalam negara Malaysia ni dah berapa lama? Kalau dah 10 tahun duduk tak tahu cakap Melayu, baik tak payah, betul tak? Tapi ramailah kan, ada yang tak tahu nak cakap Melayu bila tanya soalan. Bila tanya soalan dia tak tahu nak cakap Melayu, dia cakap orang putih. Itulah sebabnya. Sepatutnya kita kena ambil tahu jugalah. Kita kena bukan ambil tahu, kita kalau boleh kita bercakap dalam bahasa Melayu. Utamakan bahasa Melayu. Bahasa ibunda kita ni bahasa Melayu, bahasa apa nama ni? Yalah bahasa kebangsaan kan. Dah duduk tanah Melayu, betul tak? Itulah. Okey, sambungan itu jika ni Hasbullah Saleh nantilah ni ada 5 kotak je lagi ni. Tak apa, nanti boleh post. Siapa yang nak boleh post percuma ke semua rangkaian semua rangkaian TV pula negeri, merentas negeri, semua percuma beli satu pun percuma, post percuma. Post percuma, jangan risau. Janganlah kita nak tunggu penyakit. Kalau dapat penyakit resdung, kanser hidung, radang hidung, alamatnya tak tahulah kan. Takkanlah kita nak menunggu penyakit.
Sebab kita dah nampak dah. Dah ada dah yang sakit ni. Dah ada dah yang sakit. Sakitnya bertambah teruk. Tahap 4 lagi kanser hidung. Takkan kita nak tunggu sakit? Benda ni kisah benar. Tapi tak apalah, nantilah tunggu. Tunggu gambar-gambar je. Kan? Memang dah minta dah. Kan? Jadi diharapkan supaya janganlah membiarkan penyakit resdung ni. Dia makan dalam ni. Ni dalam ni dia makan ni. Ulat ni. Ulat hama tadi tu. Dia makan dalam ni. Ni batang hidung ni. Ni habis ni. Tu yang selalu ada orang yang kena migraine tu. Itu penyakit resdung lah. Migraine. Lepas tu mata kabur, rabun. Semua resdung. Mana yang pakai cermin mata tu memang ada penyakit resdung. Tapi janganlah kita buat tak tahu kan. Kena bagi tahulah. Tapi kalau tuan punya diri tu cakap, "Oi, mana ada penyakit resdung. Ini pasal tengok TV, tengok laptop, tengok komputer." Biarkanlah. Itu dia punya jawapan yang tak munasabah, tak masuk akal langsung. Contoh kalau kita tengok handphone ni 24 jam, boleh rabunkan mata? Tak boleh. Ini semua semua salah penyakit resdung. Daripada penyakit resdung, kenalah ambil tahu. Sampai bila tak nak ambil tahu penyakit resdung ni? Penyakit resdung paling bahaya. Penyakit berjangkit, ini yang paling bahaya. Dia boleh membutakan mata. Ada tak kita faham? Tak faham. Penyakit COVID-19 ni faham dia akan membunuh. Kan? Faham pula. Penyakit resdung ni dia membutakan mata, merabunkan mata. Lagi apa lagi? Mensilaukan mata. Itulah penyakit resdung. Silau mata. Tak tahu juga, tak tahu lah nak cakap macam mana. Tu terpulang. Tu hak masing-masing. Cuma dah bagi info dah bagi. Jadi sesiapa yang ada penyakit resdung tu, janganlah kata kalau dah rabun mata, silau ke, jangan buat cermin mata. Kerana bila kita buat cermin mata, mata akan lagi rosak. Berapa duit kita nak taburkan buat cermin mata tu? Berapa duit? Lama kelamaan makin naik dia punya ni, power dia tu, lagi rosak mata. Berapa lama kita nak habiskan duit dekat situ? Sepatutnya dari mula mata kita dah nampak rabun, silau, cari penawar dia. Itu yang terbaik. Bukannya kita nak pergi nak buat cermin mata. Jangan buang duit lah. Ada yang power 1000 lebih, dia punya power 1000 lebih. Duit cermin mata pun dah 1000 lebih juga. Bayangkan. Fikirlah sendiri. Tak percaya, pergilah jumpa orang yang pakai cermin mata tu, tanyalah. Ada kawan kita pakai cermin mata tu, tanya. Jangan kata kita ni berkenalan dekat Facebook ni, tak nak ambil tahulah hal macam tu. Hal-hal penyakit ke kesihatan ke, tak nak ambil tahu. Tapi kalau bab lain kita kena ambil tahu. Kan? Betul tak? Jadi tolonglah, buatlah perubahan untuk diri sendiri. Buat perubahan untuk diri sendiri. Jangan kita mengabaikan kesihatan, tidak mempedulikannya. Kerana akibatnya apa? Buruk padahnya. Kita yang rugi. Rugi lah. Kalau mata dah rabun duk pakai cermin mata, kita dah rugi lah. Rugi kat situ lah. Okey. Siapa-siapa yang ada penyakit resdung tu kan, tapi semua orang ada penyakit resdung ni. Tapi kemungkinan mereka sayang duit,
itu terpulanglah hak mereka kan. Kalau dah ada kata penyakit resdung tu, siapa tadi siapa tadi, Sophia, kalau dah ada penyakit resdung tu, amalkanlah kan. Ni ada dah ni kat belakang ni, dah ada dah. Amalkanlah janganlah tunggu-tunggu lagi kan. Penyakit resdung ni dia tak tunggu. Kena migraine habis. Adalah satu kes tu, dia migraine, dia makan Panadol. Migraine aja dia makan Panadol. Migraine je dia makan Panadol. Satu hari tu jatuh pengsan, bawalah ke hospital. Ni hospital Ipoh lah dia bawa pergi hospital Ipoh. X-ray dia punya kepala, darah beku dekat otak. Ini kisah benar, bukan kisah olok-olok tipu-tipu pun tak ada. Ini kisah benar. Sendiri ada jumpa dengan ayahnya kebetulan. Kebetulan tu masa tu nak pergi ke klinik cemor kan. Sehingga minum, berceritalah pasal ni anak ni tadi. Ni boleh ke ni untuk lumpuh? Boleh. Siapa yang sakit? Anak katanya. Kenapa anak? Anak migraine, makan Panadol. Migraine je dia makan Panadol. Lepas tu jatuh pengsan, bawa pergi hospital Ipoh. X-ray dia punya kepala, darah beku kat otak. Lepas tu operation, keluarkan otak dia sebelah. Lepas seminggu masuk balik, lumpuh. Itulah ceritanya. Lepas tu ni ceritakan lagi sekali lah. Lepas tu bagi tahulah pasal penawar ni boleh kan. Dia amal 2 kotak itu hari. Mula sekotak tu, mula jumpa lagi sekali, beli. Anak dah boleh senyum, dah boleh kenal orang katanya. Alhamdulillah lah kan. Lepas tu jumpa pula lagi sekali tu kan. Tengah tu dia beli lagi sekotak. Habis 2 kotak tak ada lah. Bermakna anak dia dah sembuh. Tapi itulah, kadang-kadang kita ni ada orang dia tak nak mengamalkannya pula dah kan, sebab dah sembuh kan. Ada orang nak mengamalnya terus kan. Tapi itulah, nak bagi tahulah pengalaman yang mengamal ni pun dah 13 tahun. Jangan risaulah yang nak makan tu. Tak mati. Jangan tanya soalan-soalan yang tak munasabah, dimasuk akal. Ada orang tanya, tak rosak ke buah pinggang? Kadang-kadang pelik kan orang kita ni. Soalan macam itu ditanya. Tak tahulah nak cakap. Tapi tak apa, dah 13 tahun ni mengamalkannya. Alhamdulillah, jangan risau. Buah pinggang pun tak ada rosak. Jangan risau. Dia menguatkan pinggang lagi ada. Nak sakit pinggang tu jaranglah kita akan dapat sakit pinggang. Macam kopi dia tu memang elok juga kita minum. Kopi dark tu, dia memang menguatkan pinggang kan. Baguslah. Lagi satu dia menghilangkan mengantuk kan. Itulah. Jadi nanti mana-mana yang ada order tu nanti tunggulah. Sebab penawar dia pun sikit. Jangan risau, akan sampai juga dalam 2-3 hari nanti baru ada lah. Mungkin lusa boleh post dah tu. Jangan risau. Jangan risau. PKP ni biasalah, stok kan. Stok kadang-kadang habis cepat, kadang lambat kan PKP ni. Tapi kebanyakannya masa PKP ni banyak pula kan. Alhamdulillah lah kan. Itulah rezeki kata orang. Rezeki dekat situ je lah. Tak ada rezeki lain, tak ada. Tak masuk, tak ada kerja kan. Nak berniaga tak boleh nak berniaga. Jadi itulah. Yang mana yang dah beli dan mengamalkannya tu, syukur Alhamdulillah. Kita tetap teruskan mengamalkannya. Ni janganlah kita sibuk sangat nak BMF, tapi bab kesihatan kita lupa nak BMF-nya. Itu masalahnya. Ramailah kan yang sibuk nak BMF kan, tapi bab kesihatan tak ada. Bab makan ajalah. Itulah masalahnya kita.
Sepatutnya kita ambil dua-dua ni. Kita ambil dua sekali, makanan dan juga kesihatan. Itu yang perlu. Okey, sampai sini sajalah ucapan pada malam ni. Yang mana ada salah dan silap tu minta maaf lah, kan. Lagi satu, yang baik itu datangnya daripada Allah, yang buruk itu datangnya daripada kesilapan diri kita sendiri. Anggaplah kita ni buruk kerana tidak menerima penawar yang Allah turunkan. Itulah dia, kita buruk, kan. Janganlah kita kata kita ni baik. Tak. Sebab kita melupakan penawar yang Allah turunkan. Kita percaya yang Allah itu maha menurunkan penyakit, tapi kita lupa yang Allah tu maha menurunkan penawarnya. Kita lupa dekat situ saja. Itulah kebanyakannya ramai yang sakit. Tapi yalah, kadang-kadang orang Melayu kita cakap sakit itu penghapus dosa. Tapi kenapa kita menambahkan dosa, menambahkan penyakit? Fikir-fikirlah sendiri, kenapa dia cakap macam ni? Jangan nak blok, tak payah nak ini kan. Tak boleh jadi ni. Tak boleh jadi ni. Itu masalahnya. Bila seseorang tu kan berhati yang tidak sempurna, maka dia akan buatlah benda-benda macam ni. Tapi itulah sebabnya kadang-kadang kita susah nak memahami orang. Kita nak memahami seseorang ni memang susah. Jadi terpulanglah, itu hak dia kan. Dia nak buat apa dia punya sukalah. Janji niat kita ni untuk menyampaikan. Niat tu dah ada dah untuk menyampaikan. Hasrat ni kita nak menyampaikan. Kadang-kadang kita ni terlupa, betul ke dia ni? Ramailah yang ni, ramai. Tapi apapun, terima kasih kerana menonton. Sesiapa Noriza Mak Rejab, Ashraf Zainul Abidin, Lia Aris, Hasbullah Saleh, Sobia Sofia, dan siapa lagi satu, Ila Ujang. Okey, terima kasih kerana menonton. Semoga di masa PKP ni jangan keluar rumah, duduk rumah masing-masing. Kalau takut virus ni, jadi kita duduk rumah masing-masing. Tak mati kita duduk rumah ni. Ini dah berapa lama dah tak jalan ni, tak keluar dah. Dah dekat sebulan rasanya. Van rosak. Itulah masalahnya. Van rosak, tak dapat baiki lagi. Modal pun tak ada lagi. Itulah masalahnya, kan. Masa PKP pula dia buat masalah. Jadi itulah. Siapa-siapa yang nak menyumbang tu bolehlah kan. Sumbanglah sikit-sikit. Boleh dapat bila van tu, baiki van tu. Berpahala juga di bulan Ramadan ni. Mencari pahala kan. Nak minjam pun malu kan. Yalah, siapa yang nak bagi pinjam ni tak. Tapi tu lah, tunggu je lah kan. Apa-apa pun, sesiapa yang kata aku pun ni udah cukup. Dah panjang lebar dah ni, cukup. Okey, sekian dulu. Semoga jagalah kesihatan sebaik mungkin, ya. Tiada ubat melainkan penawar Allah. Itulah yang terbaik untuk kesihatan manusia, ya. Apa yang terbaik untuk kesihatan manusia? Carilah penawar yang Allah turunkan.
Itulah yang terbaik untuk kesihatan manusia. Okey. Jadi sesiapa yang nak tu bolehlah WhatsApp ya. Mungkin ada nombor kan, 0125003936. Yang mana yang baru menonton tadi tu mesti tak tahu nombor nak WhatsApp. Nak bagilah 0125003936. 0125003936. Boleh WhatsApp. Apa nak tanya boleh. Apa penyakit kanser pun boleh. Semua penyakit boleh kecuali mati je, tak ada penawarnya. Okey, ingat tu ya. Okey, sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.